كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء حرر النفس ولا تحيا هباء يا ربيعا أنت والعطر الرداء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء خذ قرارا وانطلق لا تنتظر ليس كل الناس أهل للعلاء ليس كل الناس أهل للعلاء كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ذلك الدهر الذي ترضى به هل يراك الكون من صناعه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه ودع الأحلام يا فارسنا كن بهذا العصر من أعلامه كن بهذا العصر من أعلامه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه بالتحدي لا سواه إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنما المشتاق للمجد التليد لن تراه مستكينا كالعبيد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد إنه ليث البرايا ثابت يمتطي العز بعزم من حديد يمتطي العز بعزم من حديد كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي بالتحدي لا سواه كن سعيدا كن فريدا عش بفخر في الحياة لا تبالي فالمعالي Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah kita di Masjid Kampung Siglap pada petang ini? Sihat semuanya? Siapa bersama dengan kita pada petang ini? Kita ada siapa tu? Lat,
Muhammad love. Okay, love. Terima kasih di atas love yang dikirimkan. Oh, kita ada Kak Noh di sini. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Kak Noh. Alhamdulillah jumpa lagi kita petang yang mula mendung ini. Sini dah hujan Kak Noh. Dia hujan, bukan hujan rintik-rintik. Hujan lebat lah kat sini. Gelap sekali. Ya, kalau tak buka lampu memang macam dalam gua. So kita ada siapa juga? Kita ada Kak Rohaya kita. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, selamat petang Kak Rohaya. Ya, kita ada Kak Musliah juga. Assalamualaikum Ustazah yang Ustaz ke Ustazah? Jangan salah tu. Saya Ustazah. Okay. Tak apalah, saya faham dah tu. Yang dirindu. Okay, kita ada siapa? Umi Soleha. Umi Soleha mesti dah lama saya tak nampak. Ke Umi Soleha tak komen? Itu yang tak nampak ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya, dan semua jugalah. Siapa tu? Oh, Siti Aminah. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Siapa lagi ada? Kita ada Asfa di situ. Okay, Kak Mas juga. Kak Mas tadi pagi datang ke tidak? Kak Mas macam tak nampak lah. Memang saya tak nampak pun. Ya, tapi saya macam tak dengar suara Kak Mas. Selalunya ada juga Kak Mas komen-komen kan dekat situ, tapi tadi pagi tak berapa nak nampak lah. Mungkin saya terlepas pandang ke apa kan, ataupun mungkin Kak Mas rehat ke apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik. Alhamdulillah semuanya pada petang ini Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesempatan walaupun mendung dan hujan di luar sana. Bagi saya itu bukan penghalang ya untuk kita meneruskan kuliah kita sebab kita pun masing-masing di dalam rumah. Bukan pun nak kena keluar pergi Masjid Kampung Siglap. Kalau kena keluar pergi Masjid Kampung Siglap tu saya tak tahulah. Kok saya seorang kat dalam kelas. Okay, so Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyambung ya perbincangan kita untuk kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa. Ya, dan pada petang ini Ustazah nak beritahulah kita akan skip banyak ya halaman muka surat kerana saya rasa di sini ada banyak sangatlah pengulangan yang dikemukakan ya oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkenaan dengan poin kita yang A. Ya, jangan lupa ya muslimah, kita berada di bab yang kedua. Bab kita yang kedua, kita dah banyak kali bincangkan poin kita yang A, iaitu mudarat dosa dan kemaksiatan. Kita dah kongsikan banyak hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan kepada kita apakah ya akibat kesan mudarat ya untuk orang yang melakukan kemaksiatan di dunia dan di akhirat. Dan pada hari ini kita akan masuk terus kepada poin kita yang B. Ya, poin kita yang B, jika untuk halaman ataupun muka surat di kitab Ustazah, kita berada di halaman 134. Okay, saya tak pasti jika muslimah-muslimah di luar sana berapa muka surat yang keberapa tu. Mungkin boleh bantu saya dan juga rakan-rakan yang lain maklumkan di ruangan komen. Ya, kita berada di halaman yang keberapa untuk poin kita yang B, bertajuk kesan buruk maksiat ataupun dampak-dampak buruk maksiat. Ya, kalau lihat pada tajuk asalnya dalam kitab digunakan perkataan dampak-dampak buruk maksiat. Jadi boleh tak diletakkan di ruangan komen? Tak Ustazah pagi terlepas kelas tadi tak sihat. Oh Syafakillah ya, Syafakillah Kak Mas. Baik, Azfar berikan jawapan di situ dan juga Kak Mas juga halaman 127 ya. Okay, kita berada di halaman 127 untuk tajuk yang akan kita mulakan perbincangannya. Okay, dan jika tidak ada di halaman 127, sila buka halaman 134. Mungkin ada di kalangan kita yang mana cetakannya sama ya dengan cetakan saya. Tapi jika siapa yang baru beli kitabnya, saya kira samalah dengan Kak Mas dan juga Azfar ya di situ, yakni kita berada di halaman 127. Baik muslimah, pada petang ini kita akan membincangkan tentang kesan buruk apabila seseorang dia melakukan kemaksiatan. Jadi ada kesan-kesannya yang telah dibincangkan oleh para ulama dan di sini kita mengambil perbincangan yang telah dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya yang mana beliau jelaskan begini. Kita lihat pada perenggan yang pertama, apakah yang beliau katakan? Beliau katakan begini, maksiat memiliki pelbagai kesan yang buruk. Okey, maksiat yang kita lakukan ia ada banyak kesan yang buruk.
tercela serta membahayakan hati dan badan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi, kesan yang ada ini ia bukan hanya kita peroleh. Bila kita melakukan kemaksiatan, kesan itu bukan hanya kita peroleh, iaitu kesan buruk, tercela, membahayakan hati dan badan, ya. Kesemua ini bukan hanya kita peroleh di dunia, tetapi kita juga akan peroleh di akhirat. Itu keburukannya. Yang jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Yang mana sebenarnya jumlah tentang kesan itu kita tak tahu secara pasti ada berapa banyak. Kerana semua itu hanya pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang disenaraikan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam perbincangan ini hanya yang ada pada pengetahuan kita sahaja. Ya, selebihnya itu adalah pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi disebutkan begini, di antara bila kita gunakan perkataan di antara, maknanya di situ ada banyak dan kita cuma sebutkan beberapanya sahaja. Okey, di antara dampak-dampak ataupun di antara kesan-kesan kemaksiatan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut. Jadi kita akan pergi satu demi satu, ya, perbincangan berkenaan dengan kesan-kesan itu. Kita pergi kepada kesan yang pertama pada petang ini. Okey, kesan yang pertama yang dikemukakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di kitab kita pada petang ini ialah pertama, maksiat menghalangi masuknya ilmu. Okey, maksiat dia akan halang ilmu untuk masuk pada diri kita. Sebab itu disebutkan begini. Ilmu dia ada satu sifat. Apa sifatnya? Sifatnya memberikan cahaya, menerangi. Ya, ilmu adalah cahaya yang Allah masukkan ke dalam hati kita ni. Sedangkan maksiat adalah pemadam cahaya tersebut. Kita belajar, kita menuntut ilmu, maknanya ada cahaya yang Allah berikan kepada kita. Kenapa dipanggil sebagai cahaya? Kerana ilmu itu akan menunjukkan kepada kita, ya, tentang jalan yang betul, cara yang benar, pengamalan yang bertepatan dengan apa yang diletakkan dalam agama kita. Ilmu itu dia menuntun kita, memandu kita ke arah kebaikan. Sebab itu tidak hairanlah Nabi SAW menyebutkan bahawa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melalui jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan mempermudahkan baginya jalan menuju syurga. Kerana ilmu itu adalah cahaya yang Allah berikan kepada kita. Tetapi bila kita melakukan kemaksiatan, kita sendiri yang memadamkan cahaya itu daripada hati kita setelah ilmu tersebut meresap masuk pada diri kita. Sebab itu kadang-kadang ya ada yang kita pelajari dia tak masuk-masuk dah. Kerana cahaya dan kemaksiatan ia tidak boleh bersatu pada tempat yang sama. Satu akan masuk, satu akan keluar. Bila cahaya itu masuk, maksiat dia akan keluar. Tapi bila setelah cahaya ilmu tu masuk pada diri kita, lalu kita masukkan pula dengan kemaksiatan, cahaya ilmu itu akan keluar daripada diri kita. Begitu keadaannya. Jadi ini kita panggil sebagai kesan. Ya, bila kita buat maksiat, apa kesannya? Ilmu akan keluar, maksiat itu masuk. Okey? Bila maksiat ada pada diri kita, kita nak masukkan ilmu pula, ia akan halang. Maksiat itu akan halang ilmu tu kita nak masukkan dalam diri kita. Dan ini sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ini merupakan pengalaman hidup beliau. Ya, Imam Asy-Syafi'i ni, Muslimah ni bukan calang-calang orang. Kan? Bukan calang-calang orang. Iaitu kita kata kita mazhab Imam Asy-Syafi'i kan, makna pembina sebuah mazhab fiqh
ya dalam agama kita ini, yang kita anuti, yang kita pegang tu, maknanya bukan calang-calang orang. Dia disebut sebagai insan yang memiliki kekuatan hafalan yang paling dahsyat. Antara yang paling dahsyat. Tanpa saya mengenepikanlah ya kehebatan para ulama yang lain daripada sudut hafalan mereka. Tapi Imam Asy-Syafi'i antara yang paling dahsyat daripada sudut kekuatan hafalan dia. Jadi, diceritakan begini. Ada pada satu masa ketika Imam Asy-Syafi'i dia duduk sambil membacakan sesuatu di hadapan Imam Malik. Okey, Imam Malik. Kecerdasan dan kesempurnaan kefahamannya membuat Syekh ini tercengang. Jadi beliau pun berujar, sesungguhnya aku memandang hanya Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Jadi kadang-kadang ya, antara penyebab kita ini dipermudahkan untuk menuntut ilmu, apa yang kita belajar senang kita hafal, hadis yang kita baca, ayat Al-Quran yang kita baca kan mudah ia meresap dalam diri kita. Ia adalah anugerah yang Allah berikan kepada kita. Ya, anugerah yang Allah berikan kepada kita. Yang mana bahawa Allah telah memasukkan cahaya ke dalam hatimu. Maka janganlah kamu memadam cahaya tersebut dengan kegelapan maksiat. Ini pesan Imam Malik. Imam Malik ni adalah antara guru Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, Imam Malik juga merupakan antara yang hebat daripada sudut ilmu hadis, ilmu fiqh. Contohnya, kita juga ada mazhab Malikiyah. Itulah pembinanya, iaitu Imam Malik, guru kepada Imam Asy-Syafi'i. So kita lihat di sini, Imam Malik, iaitu gurunya menasihati Imam Asy-Syafi'i. Allah dah berikan cahaya tu ilmu dalam hati. Jangan padam. Ya, jangan padam. Bagaimana ilmu itu ataupun cahaya itu boleh padam? Apabila kita melakukan kemaksiatan. Sebab itu di sini, ya, Imam Asy-Syafi'i beliau melakarkan sebuah syair. Yang mana pada satu keadaan, dia itu sukar untuk menghafal. Sebab apa? Dia memang di kalangan orang yang mudah menghafal dan mengingati apa yang dia baca dan apa yang dia nak hafal lah. Ya, tapi ada pada satu keadaan dia susah. Ya, dia susah nak hafal. Jadi apa? Dia mengadu hal ini kepada gurunya yang bernama Waqi'. Ini antara gurunya ya, yang bernama Waqi'. Itu apa dia kata? Syakautu ila Waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengadukan kepada Waqi', iaitu guruku, tentang buruknya hafalan aku. Ni Imam Asy-Syafi'i ni. Ya, susah nak menghafal, dia dah resah dah. Kita kalau susah nak hafal, resah tak muslimah? Saya tanya ni. Kita kalau susah nak hafal, hari ni belajar ilmu penawar hati dengan Ustazah Sakinah, contohnya kan. Pernah tak kita ni resah? Resah tu maksud saya, bila kita cuba nak hafal, mungkin ada ayat Al-Quran yang saya sampaikan, hadis-hadis Nabi yang saya kongsikan, kita cuba nak hafal. Tapi kemudian tak masuk-masuk. Ada tak rasa resah dalam diri kita? Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, dia resah dan gelisah. Kenapa aku tak boleh hafal ni? Kenapa susah sangat nak hafal ni? Jadi apa dia buat? Dia mengadu. Maksudnya dia beritahu kepada guru dia. Ya, tentang susah nak hafal tu. Susah sangat nak hafal. Jadi apa kata guru dia? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Beliau menunjukkan pada aku agar meninggalkan maksiat. Tapi adakah Imam Asy-Syafi'i itu adalah seorang pelaku maksiat? Tidak, sebenarnya tidak. Bukan begitu. Yang kita nak katakan begini muslimah. Dalam hidup kita, kadang-kadang ada dosa yang kita buat kita tak sedar. Ya, benda yang inilah ternampak, terlihat, tercakap dan sebagainya. Begitu keadaannya. Maknanya bukanlah kita ni pelaku maksiat yang memang nak buat maksiat, bukan begitu. Okey, jangan salah faham pula ya tentang apa yang disebutkan oleh gurunya. Jadi ini pesanan gurunya. Nak mantap hafalan, nak ilmu tu mudah masuk pada diri kita,
tark, tinggalkan maksiat. Ya, tinggalkan maksiat. Kerana apa? Apa kata Waqi' kepada dia? Beliau kata apa? Wa akhbarani bi anna al-ilma nur. Beliau memberitahukan kepada aku bahawa ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda li'asi. Dan ilmu Allah tidak mungkin diberikan ataupun menerangi, ya, maaf, cahaya Allah tidak mungkin diberikan ataupun menerangi kepada ahli maksiat. Jadi orang yang buat maksiat, ilmu Allah dia tak boleh masuk pada diri dia. Yang mana ilmu Allah itu merupakan cahaya bagi diri seseorang. Okey, bagi diri seseorang tu dia adalah cahaya. Ya, cahaya ini dia tak boleh masuk pada diri kita kalau kita buat perkara-perkara yang Allah larang. Jadi key dia di sini Muslimah. Ya, saya nak beritahu ginilah. Kalau kita ni nak ada satu kefahaman yang mantap ketika kita belajar, ketika kita menghafal, ketika kita nak betul-betul, ya, mendalami sesuatu ilmu, antara syaratnya kena ingat, tinggalkan perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang melalaikan. Kerana talibul ilm, maksud talibul ilm ialah penuntut ilmu, mereka adalah orang yang tidak membiarkan diri mereka berada dalam keadaan kemaksiatan. Lantaran mereka sedar setiap hari mereka dekat dengan ilmu Allah, setiap hari mereka dekat dengan kalamullah, setiap hari mereka dekat dengan hadis Nabi SAW, setiap hari mereka mentelaah, mereka membaca pendapat-pendapat di kalangan para ulama. Jadi dalam keadaan yang sedemikian, diri kita ini perlu bersih. Ya, perlu bersih. Tinggalkan kemaksiatan agar ilmu itu berkat. Agar ilmu yang kita pelajari ia menjadi sesuatu yang berkat pada diri kita. Jadi ini antara tips lah yang saya kata. Ya, antara tips yang perlu kita pegang. Dan nanti ada orang tanya, Sasa macam mana nak mudah hafal? Macam mana kita ni nak mudah faham? Macam mana kita nak mudah ingat? Antara tipsnya ialah tinggalkan perkara-perkara dosa. Tinggalkan kemaksiatan. Seorang yang menuntut ilmu, yang dia habiskan kehidupannya dengan ilmu, dia akan buat perkara-perkara yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Muslimah, dia jaga solat malamnya, solat witirnya, solat duha. Di samping solat fardu, dia jaga. Tapi ada amalan-amalan lain yang dia lakukan sebagai satu cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah agar ilmu yang dia pelajari terus tetap dalam hatinya. Agar ilmu itu tidak keluar daripada dirinya. Kan? Puasa Isnin Khamis. Ini amalan-amalan yang biasa dilakukan untuk menjaga keberkatan ilmu agar ilmu itu tak lari daripada diri kita. Dia bukan hanya semata-mata tentang hafalan tau Muslimah, kena ingat itu. Tapi bagaimana kita menjaga keadaan diri kita sebagai seorang yang belajar, ya, agar sentiasa dekat kepada Allah dan jauh daripada kemaksiatan. Jika, saya kata beginilah Muslimah, jika diri kita ini dah dekat dengan Allah, ya, iaitu dengan solat kita, puasa kita, sedekah contohnya, ya, ataupun dengan zikir kita, baca Al-Quran, kita dekatkan diri kita kepada Allah tu maknanya. Kita sibukkan diri kita, ya, dengan amal ibadah. Itu bermakna kita tak ada masa nak dekatkan diri kita dengan kemaksiatan. Dia begitu keadaannya. Sebab tu penting, ya, kita berusaha
tinggalkan kemaksiatan. Walaupun kita memang kita manusia biasa. Sebagaimana tadi kita sebutkan, ya, Imam Asy-Syafi'i, ya, dipesan oleh gurunya agar tinggalkan kemaksiatan sebab dosa ni, ya, dia kadang-kadang kita buat, kita tak sedar. Tanpa disedari kita buat dosa. Mungkin kita terlihat sesuatu, kan, kita tercakap sesuatu yang menyakitkan hati orang lain contohnya. Kita tak sedar benda itu berlaku ataupun kita lakukan. Jadi kita pun tak tahulah, kan, apa dosa yang ada yang kita buat. Yang kadang-kadang dosa itu hanya pada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Sebab itu muslimah, kita ni, ya, diajarkan oleh Nabi SAW untuk apa? Banyak beristighfar, meminta ampun kepada Allah. Nabi SAW setiap hari disebutkan dalam riwayat, Nabi beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Ya, ada juga riwayat menyebutkan 70 kali dalam sehari. Sebab sebagaimana yang saya katakan tadi, kita tak pernah tahu apa yang kita lakukan. Ya, ada kadang-kadang perkara yang di luar sedar kita, yang tidak disengajakan contohnya. Tapi adakah kita, alah, tak sengaja, tak sedar apa nak taubat? Tak boleh gitu. Sebab adab kita sebagai seorang hamba ialah kembali kepada Allah. Taubat kepada Allah. Begitu keadaan kita. Sebab itu Nabi SAW, kita ni muslimah, Nabi, ya, jangan lupa Nabi ni adalah insan yang mana Allah dah hapuskan dosanya, Allah ampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Namun dalam keadaan yang begitu, masih lagi beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Kita tak sama dengan Nabi. Kita tak tahu dosa kita yang lalu tu, walaupun kita kata kita dah bertaubat, Allah ampunkan ke tidak. Yang penting sekarang kita yakin Allah mengampunkan kita. Cuma semua itu atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa banyak kali kita beristighfar kepada Allah dalam sehari, dalam keadaan kita ni hamba yang biasa-biasa sahaja. Sebab tu kita kena ingat tentang hal ini. Kesan dia bila seseorang itu melakukan kemaksiatan. Jadi, kita nak ilmu yang kita pelajari itu, ia meresap, melekat dalam diri kita. Kan? Kita dapat amalkan, kita senang hafal, kan? Memudahkan kita. Maka kita kena tinggalkan kemaksiatan. Istighfar banyak-banyak kepada Allah. Ya, mudah-mudahan kita terpelihara daripada kesan yang pertama ini. Okey, muslimah, kita pergi kepada kesan kita yang kedua. Kesan yang kedua disebutkan kepada kita di sini, maksiat itu ia boleh menghalangi datangnya rezeki. Okey, maksiat dia boleh menghalang ataupun boleh menjadi penghalang daripada rezeki itu untuk masuk pada kehidupan kita. Dan hal ini pernah kita sebutkan dan pernah saya bincangkan hadis ini dalam sesi-sesi kita yang lepas, ya, berkenaan dengan orang yang melakukan kemaksiatan, antara efek dia, antara kesannya ialah rezeki tu susah nak masuk dalam hidup dia. Yang mana Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang statusnya hasan, hadis ni riwayat Imam Ibn Majah, dalam kitab kita ada, ya, di sini muslimah, iaitu disebutkan dalam Al-Musnad. Cuma di sini saya mengambil, ya, lafaz daripada sunan, kitab sunan, iaitu kitab sunan Imam Ibn Majah. Apa kata Nabi? Wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibu. Sungguh seorang hamba akan terhalang dari rezeki kerana dosa yang dia perbuat. Okay, hadis ini telah disebutkan sebelumnya. Kita dah pernah bincangkan hadis ini di sesi kita yang lepas. Untuk menunjukkan bahawa antara kesan perbuatan dosa dan maksiat itu ialah ia menjadi penghalang kepada rezeki, ya, untuk masuk dalam kehidupan kita. Sebab itu kadang-kadang muslimah, cuba kita fikir, kenapa kita dah usaha macam-macam, kan? Kita usaha banyak benda, tapi rezeki tu masih lagi tak sebagaimana yang kita inginkan. Satu, betul lah,
Mungkin kita kata, yelah Ustazah, dah takdir Allah, itu saja yang Allah tetapkan untuk saya. Betul. Ya, sebab punca rezeki itu disempitkan oleh Allah ada banyak. Jadi kita boleh melihat ia secara umum dan menyeluruh. Kan? Kita boleh melihat ia secara umum dan menyeluruh. Mungkin satu, kita kurang berusaha, itu juga mungkin. Ya, mungkin satu kerana kita ni lambat dalam berusaha itu. Orang dah buat kerja dengan tangkas, cepat, kita masih lagi lembab, kan? Malas, macam itulah antara penyebabnya rezeki itu. Kan? Tapi kita juga tidak menafikan antara penyebab rezeki itu lambat masuk, susah nak masuk ya dalam hidup kita. Mungkin saya kata, ya mungkin kita ni ada buat maksiat. Ya, kita ada buat kemaksiatan, ada buat dosa. Sebab tu kena bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak-banyak setiap hari. Ya, supaya pintu rezeki itu dibuka kembali. Maka atas dasar itu Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah At-Talaq. Ya, apa kata Allah? Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibn Al-Qayyim ya, pada perenggan yang berikutnya, dia kata begini. Sebelum saya bacakan dalilnya, kan? Dia kata gini, sebagaimana takwa kepada Allah adalah perkara yang mendatangkan rezeki, maka meninggalkan takwa akan menyebabkan kefakiran. Allah sebut dah dalam Al-Quran, orang yang bertakwa akan aku berikan rezeki kepada mereka. Maka kita faham di sini, jika kita buat sebaliknya daripada takwa itu. Ya, takwa maknanya kita buat semua yang Allah perintahkan kepada kita. Kita tinggalkan semua yang Allah larang dalam kehidupan kita. Itu namanya takwa. Tapi kalau kita buat sebaliknya, apa yang Allah suruh kita tak buat, bahkan apa yang Allah larang itulah yang kita buat. Macam mana rezeki itu nak masuk? Kan? Betul tak? Mungkin dalam keadaan kita berusaha, kita menipu. Sekarang ni kita ni nak cari rezeki ni. Tapi duk putar belit itu, ini kan. Ambil duit orang, tipu duit orang contohnya. Tak jujur. Kan? Kita cakap gini, janji ini tapi bagi yang lain. Orang dah bagi duit, kita lesap dengan duit-duit tu sekali. Itu bukan. Kita tak kata itu adalah satu perkara yang boleh mendatangkan rezeki. Sebab apa? Ianya adalah kemaksiatan. Kita janji dengan orang kan, ya awak kalau beli kuih saya ni, beli 5 dapat 5. Tapi bila kita hantar rumah dia, kita bagi 5 je. Contohlah macam tu lah kan. Yelah, sekarang ni banyak sangat lah orang-orang ni kan, kita tunjuk gambar, kita ambil gambar kan. Gambar tu kita ambil dekat Google. Ya, kita ambil dekat Google sekarang ni. Dan tu kita kata, siapa nak beli saya buat egg tart, cantik gebu egg tart saya kan, cream puff ke apa kan. Kita Google gambar tu, bukan kita buat pun. Ya, kemudian kita kata, ini sedap, isinya durian, letak durian dalam tu, kalau makan, rasanya lemak, berkerim, disukai ramai. Kita duduklah canang macam-macam. Ya. Tapi kita menipu sebenarnya. Tak reti pun kita nak buat pun. Kek cream puff yang durian tu tak reti. Egg tart pun tak reti. Kalau buat pun bukan jadi egg tart. Tak tahu lah jadi apa. Okay. Dia terbalik. Egg tart tu baik-baik tinggi, dia terbalik terus. Cream puff tu baik-baik gebuang kau. Terbantut. Cream puff tu terbantut dah. Kita hantar juga. Tapi kita hantar juga. Kita pun kata, minta maaf lah kak. Saya tak tahulah tiba-tiba hari ni buat saya punya cream puff tu terbantut pula. Jadi saya pun tak nak menghampakan kakak lah ya. Saya minta maaf lah ya. Orang tu dah bank in dah duit kat kita, Muslimah. Dia minta balik duit dia. Tak nak, saya tak nak. Tak boleh. Saya ni nak kira saya punya duit beli tepung. Saya beli isi durian ni kak. Bukan murah kak. Tak boleh lah kak. Kesian lah kak saya. Saya pun cari rezeki juga. Kita nampak tak putar belit kita ni. Orang pun kesian kat kita. Sian dia, tak apalah. Yelah musim COVID nak buat macam mana. Kita pun kesian kan. Dia pun nak cari rezeki nak buat macam mana kan. Nampak tak keadaan-keadaan yang begini? Padahal kita nak cari rezeki. Tapi kita cari rezeki bukan dengan jalan ketakwaan. Kita cari rezeki dengan jalan kemaksiatan, itu namanya. Ini tak boleh, Muslimah. Mungkin seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3, 4, 5 tahun kita kata kita berjaya dengan penipuan-penipuan kita dalam keadaan kita mencari rezeki, menerusi kemaksiatan-kemaksiatan yang kita lakukan. Tak semestinya ia akan menjamin
keselamatan ataupun kita kata menjamin kemurahan rezeki untuk selama-lamanya. Tak semestinya. Hari ini mungkin kita rasa kita untung berjuta-juta, beribu-ribu kan dengan penipuan yang kita lakukan. Belum tentu pada masa akan datang ya ianya memberikan keuntungan yang berlipat ganda pada diri kita. Sebab Allah itu Maha mengetahui segala-gala yang kita lakukan. Jangan lupa itu. Ya, sebab itu Allah kata dalam Al-Quran dalam surah At-Talaq, apa kata Allah? Ya, takwa dia akan mendatangkan rezeki bagi diri kita dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Orang yang jujur, yang amanah, walaupun rezeki dia sikit muslimah, ya, jangan lupa ia berkat. Ia berkat. Apa yang kita dapat sikit, selalunya saya kata ginilah, ni pun pengalaman hidup saya. Ya. Kita kalau dapat sikit ni, rezeki ni, syukur banyak-banyak pada Allah. Usaha lagi. Penuh amanah, penuh kejujuran. InsyaAllah, rezeki tu dia akan datang tanpa disangka-sangka. Begitu hidup kita ni. Sebab itu janji Allah. Ya, janji Allah. Allah tak pernah mungkir janji. Kita mungkin hamba Allah ni kan, manusia ni, kita janji apa-apa, mungkin besar kemungkinan kita ada benda yang tak dapat kita tepati. Tapi Allah, bila Allah kata begitu, begitulah keadaannya. Ya, sebab itu Allah kata begini dalam surah At-Talaq pada ayat 2 hingga 3. Apa kata Allah? وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Siapa yang bertakwa kepada Allah dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, itu maksudnya bertakwa kepada Allah. Nak cari rezeki, betul-betul cari rezeki dengan jalan yang betul, yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kan? Yang mana kita nak ia menjadi keberkatan untuk kita dunia dan akhirat. Ya? Kalau kita buat yang begini, apa kata Allah? Allah akan adakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang menyusahkannya. Kita rasa susah, betul. Ya, banyak perkara yang kita buat dalam kehidupan kita ni muslimah, kita nak didik anak kita susah. Saya kata, betul. Ya, perkara yang sukar. Kita nak belajar susah. Ya, kita kerja susah. Banyak benda yang menyukarkan dalam kehidupan kita. Tetapi dalam keadaan yang sukar itu, bila kita letakkan ketakwaan kita di hadapan, bagaimana kita tinggalkan semua yang Allah larang. Kita buat semua yang Allah perintahkan untuk kita ni. InsyaAllah, Allah akan berikan jalan keluar bagi diri kita. Dan apa lagi kata Allah? Apa lagi janji Allah? وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Serta memberinya rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Maksudnya yang tidak dia sangka. Keadaan rezeki begitu sifatnya. Ya, keadaan rezeki begitu. Kita, bila kita betul-betul ni jadi seorang muslimah, yang mana kita taat kepada Allah. Ya, kita tinggalkan semua larangan Allah. Allah akan berikan kepada kita dengan sesuatu yang tak pernah kita sangka muslimah. Percaya tentang hal itu. Sebab kita orang yang beriman kepada Allah. Jadi bila Allah kata, engkau bertakwa kepada aku berikan kepada engkau jalan keluar. Engkau bertakwa kepada aku berikan kepada engkau dengan rezeki yang tidak disangka-sangka. Buat sebagaimana yang Allah perintahkan. Tinggalkan kemaksiatan maknanya. Nampak tak tadi? Ada keseimbangan di sini. Apa maksud saya keseimbangan? Dalam hadis Nabi kata apa? Orang yang buat maksiat rezekinya terhalang. Dalam Al-Quran Allah kata apa? Orang yang tinggalkan maksiat rezekinya aku beri tanpa dia sangka-sangka. Begitu keadaan hidup orang yang beriman kepada Allah. Jangan pula, ya kita sekarang ni muslimah ya Allah. Ayat ini orang buat apa? Ayat pelaris. Itu masalah juga kita ni. Ya, dia buat ayat pelaris lah pula. Ya Allah, ya Tuhanku. Tak ada maknanya buat ayat pelaris ni, ayat ni. Bukan begitu fungsi ayatnya ni. Kita ni bukan kita ambil ayat ni, tulis cantik-cantik, buat khat, kan gantung kat kedai, gantung kat rumah. Ini ayat pembuka rezeki ni. Kalau saya gantung ni, ya Allah. Hai. InsyaAllah laris. Laris semua apa yang saya jual. Bukan gitu ayat ini tujuannya. Ya. Kita ni tentang takwa dia kena amal.
Bukan hanya sekadar kita baca, kita gantung, bukan gitu. Tapi tak salah jugalah ya kalau kita nak ambil ayat ini sebagai mengingatkan kepada kita, itu tak apa muslimah. Kan mungkin lah Ustazah, tak apa ke kalau saya nak gantung ayat ni supaya bila saya baca wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, saya nak buat dosa saya takut. Boleh saja, bagi saya tak ada masalah. Kalau gitu niatnya okey. Kan? Kalau gitu niatnya okey. Tapi bukan jadikan ayat ini kita gantung untuk jadikan ia sebagai ayat pelaris supaya murah rezeki masuk ke kedai kita, ke rumah kita dan sebagainya. Bukan gitu tujuan ayat ini. Kena ingat itu. Jangan disalahgunakan ya apa-apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quranul Karim. Bila Allah kata Allah akan berikan kepada kita dengan rezeki yang tidak disangka-sangka, ia memerlukan kepada usaha. Perlukan kepada usaha. Maksudnya usahalah kita bekerja keras. Dalam keadaan kita bekerja keras itu kita amanah, kita jujur, tinggalkan semua kemaksiatan, buat perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada diri kita. Begitu keadaannya. Bukan senang-senang. Rezeki ni bukan senang datang. Betul lah kan, kita ni ada istilah durian runtuh. Ya, rezeki tak salah alamat. Betul, ada istilah-istilah yang sedemikian. Tapi rezeki ni pun jangan kita mentang-mentang durian runtuh, rezeki tak salah alamat Ustazah. Kalau rezeki tu nak datang ya Ustazah. Macam jodoh, macam itu kan. Kalau dia nak datang ya Ustazah, kita ni buat apa nak duk risau? Tak boleh juga muslimah. Ya, dia mesti ada usaha. Antara usahanya apa? Tinggalkan kemaksiatan, buat perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan. Dia begitu. Baru mudah rezeki tu nak datang dalam hidup kita. Nanti orang tanya, apa Ustazah? Kita dah usaha, dah tinggalkan semua, dah tu rezeki tak datang juga macam mana ni? Betul nak buat macam mana ni? Nak cakap nak salahkan saya pula. Nak salahkan Allah? Jangan, tak boleh. Tak boleh pula kita kata sedemikian. Tak boleh kata Allah, salahkan Allah. Allah lah ni. Tak buat saya jadi kaya. Hidup kita ni muslimah, ya kena ingat. Hidup kita takkan terlepas daripada ujian. Ya? Kita buat satu perkara, betul. Kita buat macam-macam perkara dalam kehidupan kita. Kita nak sebagaimana yang Allah janjikan. Tapi kadang-kadang kita tak dapat. Itu namanya ada ujiannya yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita. Betul tak? Ya, jangan lupa tentang itu. Ada ujian yang Allah nak berikan dalam kehidupan kita. Allah nak lihatlah kita ni betul ke macam mana kita ni. Adakah kalau aku tak beri apa yang dia hendak, dia akan tinggalkan ketaatan-ketaatan yang biasa dia lakukan. Betul tak? Ada orang dia begitu. Bila dia hendak dia tak dapat apa yang dia hendak, dia akan tinggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan pergi kepada satu inisiatif ataupun satu alternatif yang lain. Yang mana dia rasa itulah yang boleh mendatangkan rezeki pada diri dia. So ini ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mantap keimanan kita, mantaplah kita berhadapan dengan ujian-ujian yang Allah berikan dalam hidup kita. Yang penting, adakah kita ni sebagai seorang muslimah, bila Allah uji kita, ia menjadi satu alasan untuk kita melakukan kemaksiatan? Ya tidak sedemikian muslimah. Makin Allah uji kita dengan apa pun lah. Ya tak kira. Rezeki ke, pekerjaan ke, rumah tangga ke, persahabatan kan. Okay, Allah uji kita dengan ibu bapa, adik-beradik. Ya, itu semua perlu menjadikan kita seorang muslimah yang lebih dekat kepada Allah. Bukan meninggalkan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, terus kita pergi kepada kesan kita yang ketiga. Ya, kesan kita yang ketiga di sini, bila seseorang itu dia melakukan kemaksiatan, tadi yang pertama, jangan lupa bila kita buat maksiat, ilmu susah nak masuk dalam diri kita. Okey, kedua, bila kita buat maksiat, rezeki itu susah juga akan datang pada diri kita. Dan yang ketiga di sini dijelaskan kepada kita orang yang melakukan kemaksiatan. Ya, maksiat yang dilakukan akan menjadi penyebab kehampaan hati dari mengingat Allah. Ya, maksiat dia akan menjadi penyebab kepada kehampaan hati kita ni. Hati kita rasa hampa, kan, kenapalah rasa tak jiwa ni tak
sempit, jiwa ni tak tenang kan, rasa hampa je, rasa tak happy, rasa sesak kan, ada je tak kena ni. Kenapa? Mungkin saya kata, mungkin antara penyebabnya ialah kemaksiatan itu tadi. Walaupun tak semualah ya. Sebab tu ni kita kata, dan sebab tu daripada tadi saya tekankan mungkin antaranya kerana tak semestinya begitu. Janganlah pula kan nanti bila kawan kita rasa hampa, aku rasa kau ni buat maksiat lah. No. No dengar kau mulut, alamak tak ada insurans dengan kau boleh jadi gaduh muslimah. Ingat ya, jangan tiba-tiba pula bila kawan kita, aku sedih kan, aku sedih tau, aku rasa macam tak happy, aku rasa macam hati aku tak tenang. Kita pun kata, aku rasa hari tu aku dengar tau, so Sakinah cakap, aku rasa kau ni ahli maksiat aku rasa kau kena bertaubat kepada Allah. Jangan kita cakap gitu muslimah, marah kawan kita. Tiba-tiba kan putus sahabat dunia akhirat. Tiba-tiba begitu ya. So di sebab itu saya kata gini, mungkin antaranya ya, maksiat itulah penyebabnya. Tapi tak semestinya kan. Kalau orang sakitkan hati kita pun kita rasa hampa, betul tak? Kita rasa sedih, kan? Kita rasa jiwa kita tak tenang, kita rasa jiwa kita sempit. Sebab apa? Orang buat kita, bukan sebab kita buat maksiat, betul tak? Ada keadaannya begitu. Jadi kena dilihat daripada pelbagai aspek, ya. Ini kita kata antaranya. Okay? So, bila kita kata maksiat penyebab kehampaan, maksiat itu ialah penyebab kepada kehampaan, di sini dijelaskan kepada kita. Apa yang dijelaskan? Kehampaan hati kita ni kan, yang kita rasa tak tenang, kita rasa ada je yang tak kena pada hati kita ini, yang dirasakan oleh pelaku maksiat antara dirinya dan Allah sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan kelazatan apapun. Meskipun seluruh kelazatan dunia terkumpul padanya, tetap saja tidak akan mampu menutupi rasa hampa tersebut. Ini kesan seorang yang kita kata dia konsisten ni dalam melakukan kemaksiatan. Walaupun kita nampak dia macam happy, kita nampak dia macam senang, Allah berikan kepada dia yang kekayaan, kebahagiaan, tapi ada di sudut hati dia itu kehampaan. Kehampaan yang dia sendiri tak mampu untuk ucapkan. Ada kekosongan pada hati dia. Saya nak kongsilah satu kisah ni. Ya. Ada seorang teman saya ni. Dia kata begini pada saya. Dia kata ada satu saat dia ni ada segala-galanya dalam hidup dia. Kan? Dia ada syarikat yang jaya. Syarikatnya berjaya. Ada keluarga yang bahagia. Ada staff, ada pekerja-pekerja yang baguslah. Dia kata duit masuk tak henti Ustazah. Duit masuk tak henti. Cuma dia kata ada pada satu masa bila semua pekerja saya dah balik daripada office tu kan, dia duduk sorang-sorang. Di pejabat dia kata apa? Saya rasa kosong sangat. Jiwa saya rasa kosong. Saya tak tahu apa kurangnya. Apa kurangnya? Sedangkan saya dah ada segala-galanya. Di sini kita lihat Allah, ya, bila Allah nak menjentik hidayah pada diri seseorang, dan bila kita ambil ataupun bila hidayah tu dah terjentik pada diri kita dan kita tak halau hidayah tu pergi, sebab kadang-kadang ada ramai orang Allah berikan pada mereka hidayah tapi mereka tak ambil, mereka tutup mata, mereka butakan hati mereka, pekakkan telinga, tapi nampak orang ni Masya Allah tabarakallah. Dia kata kepada saya, pada malam itu baru saya sedar, selama ini saya sibuk dengan pekerjaan saya tinggalkan solat saya. Ini maksiat muslimah. Ya, itu maksiat. Saya tinggalkan solat, kan, saya tak suka pergi masjid. Saya rasa waste time. Mengaji pun tak apa-apa dah. Tak tahu baca Quran. Semua benda tentang agama ni bagi saya dia allergic. Ada orang begitu. Saya tak nafikan ada orang begitu. Dia tak boleh dengar tentang agama. Kau jangan cakap tentang agama dengan aku. Aku allergic. Ada orang begitu. Ya, ada orang begitu. Tak boleh dengar. Tak suka, kan? Tak suka orang pakai jubah. Tak suka orang pakai serban, pakai kopiah. Tak suka pakai songkok. Tak suka. Tak suka perempuan pakai tudung labu semua. Tak suka. Ada orang begitu muslimah. Tapi
Muslimah. Kan tapi Muslimah. Kita tak nafikan Muslimah, orang Islam. Ada begitu. Kan? Saya rasa semua setujulah dengan saya kan. Sebab kita ni hidup kita nampak pelbagai macam perangai dan kerenah manusia. Jadi begitu keadaan dia. Namun, kehampaan yang ada pada hati dia pada malam itu, yang dia rasa begitu kosong, begitu sempit, begitu tak bahagia, yang dia rasa ada something lack dengan diri dia, menyebabkan dia kembali kepada Allah. Dia mula solat, menunaikan umrah, belajar mengaji. Masya Allah, dekat dengan kuliah. Akhirnya, dia rasa apa? Saya jumpa kebahagiaan yang mana tak ternilai kebahagiaan itu. Tenang. Tenang dalam keadaan ada segala-galanya. Begitu hidup kita. Ya, begitu kehidupan kita ni. Kita kalau kaya macam mana pun Muslimah, kita ada duit yang masuk setiap hari pun dalam bank account kita. Kan? Kita ada rumah besar, kekayaan, kereta besar, apa-apalah jawatan yang tinggi dan sebagainya. Tapi, percayalah cakap saya, kalau kita ni jadi orang yang tinggalkan Allah, kebahagiaan itu sebenarnya hanya pada zahir kita. Hanya pada zahir kita yang dilihat oleh mata kasar manusia. Tapi hakikatnya jiwa kita kosong. Ada banyak perkara yang kita rasa tak settle, yang terbungkam dalam jiwa kita. Okay, maka sebab itu penting di sini, kan? Hal ini, saya nak balik pada perenggan kita ni, itu antara contoh yang saya berikan ceritanya. Ya, hal ini iaitu tentang kehampaan hati tu kan. Ia tidak dirasakan kecuali oleh orang yang hatinya masih hidup. Maknanya, dalam keadaan kita ni jauh daripada Allah, kemudian kita rasa sempit dalam hati tu tadi kan. Bila kita masih, makna kita ada rasa kekosongan, ada rasa kehampaan, Alhamdulillah, ucap Alhamdulillah. Kenapa? Hati kita masih hidup. Ya, hati kita tu masih lagi hidup. Ia tak mati lagi. Sebab itu kita ada rasa yang sedemikian. Kita ada rasa hampa, ada rasa sempit dalam hati. Sebab tu kita rasa. Kerana hati kita masih hidup. Hati kita masih hidup. Dan disebutkan di sini, sebagaimana ada syair. Ya, ada syair di sini. Wa ma li jurhin bimayyitin ilam. Luka itu tidak akan menyakitkan orang yang sudah mati. Kalau mati, luka, kalau dia luka hati dia, kita sakitkan hati dia, rasa? Tak. Kan dia tak rasa. Jenazah, kita ngumpat dia ke apa? Dia rasa? Tak. Dia tak rasa apa-apa. Yang rasa ahli warisnya. Begitulah keadaannya. Tapi kita ni yang masih hidup, yang kita rasa tu kan. Maknanya, hati kita tu adalah. Ada lagi hati kita. Ya sekiranya dosa-dosa tidak ditinggalkan melainkan untuk menghindari kehampaan tersebut, tentulah hal itu sudah layak dijadikan alasan bagi orang yang berakal untuk meninggalkannya. Ada yang mengadu kepada sebahagian orang arif ya tentang kehampaan yang dirasakannya dalam jiwa. Lalu hal itu ditanggapi dengan syair yang berikut. Okay, ada syair di sini. Saya baca ya terjemahannya. Apabila engkau telah merasa hampa kerana dosa, maka tinggalkanlah ia. Bila ada pada satu saat ya dalam hidup kita ini kita dah rasa kehampaan, kesempitan dalam hati kita, tinggalkan kemaksiatan. Okey, supaya apa? Supaya engkau dapat raih kebahagiaan. Supaya kita dapat raih kebahagiaan. Ini yang kita inginkan. Ya, kita kalau ada apa pun segala-galanya tapi kalau tak bahagia pun tak guna kan, betul tak? Kita kaya, kita cantik, kita ada semuanya tapi kalau tak bahagia, hati sempit, jiwa rasa kosong, tak guna apa yang kita ada. Sebab itu kita lihat berapa ramai orang yang tak kaya, hidupnya biasa-biasa saja tapi bahagia. Betul tak? Bahagia hidupnya, tenang, aman, damai, tak ada problem, Alhamdulillah.
Tapi orang kaya, Allah problem banyak, keliling pinggang, problem dia. Bukan hutang ya, problem. Problem. Rasa sempit, rasa tak bahagia, ada je hal-hal yang tak kena kan. So maknanya di sini, kebahagiaan itu dia bukan hanya semata-mata diukur daripada sudut material yang kita miliki. Apa yang kita ada. Tetapi kebahagiaan itu ya yang ada dalam hati kita yang boleh menjadi kita kata penawar kepada setiap hal-hal yang ada dalam hati kita ini ialah bagaimana kedekatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita dekat dengan Allah, insya-Allah setiap sesuatu dia akan ada penyelesaiannya. Sebab itu dalam hadis yang lain Nabi SAW pesan kepada kita. Nabi kata apa? Ihfazillah yahfazka. Jika engkau jaga Allah, maka Allah akan jaga engkau. Apa maksudnya jika kita jaga Allah? Bukan kita nak jaga Allah macam kita jaga anak kita. Bukan kita muslimah. Tapi bila Nabi kata, bila engkau jaga Allah, maka Allah akan jaga engkau. Maknanya kita buat perkara-perkara yang Allah perintahkan kepada kita. Hal-hal yang wajib, kewajipan-kewajipan yang Allah suruh kita buat. Dan bila Allah kata jangan buat ni, kita tinggalkan. Itu maknanya kita jaga Allah. Dalam keadaan yang sedemikian, Allah Subhanahu wa ta'ala akan jaga kita. Sebab itu hati kita bahagia. Ya, susah macam mana pun kita, apa pun problem yang kita hadapi, insya-Allah kita akan dapat hadapi dengan ketenangan. Kerana apa? Kita yakin dengan ihfazillah yahfazka. Dan Nabi kata apa? Ihfazillah tajiduhu amamaka. Jika engkau jaga Allah, sekali lagi Nabi tekankan, jika engkau jaga Allah, maka engkau akan dapati Allah itu berada sentiasa di hadapan engkau, sentiasa membantu engkau. Itu maksudnya. Kan? Wa idza sa'alta fas'alillah. Dan kalau engkau nak minta, kau minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan sekiranya engkau nak minta pertolongan, mintalah pertolongan kepada Allah. Maknanya, setiap sesuatu dalam hidup kita ini tak boleh terlepas daripada Allah. Nampak tak? Nabi sebutkan tadi. Nak minta sesuatu, minta Allah. Nak minta pertolongan, minta Allah. Nak ada kebahagiaan, nak ada ketenangan. Nak Allah jaga engkau, nak Allah sentiasa bantu engkau. Dia masih lagi berbalik kepada Allah. Dan kalau kita nak jadi seorang muslimah yang berbalik kepada Allah itu, syaratnya tinggalkan kemaksiatan. Kehampaan itu dia akan sirna daripada hati kita. Ya, insya-Allah. Begitu keadaannya. Okey, baik. Seterusnya kita ada yang keempat di sini. Ya, kita ada yang keempat dan saya ambil ia sebagai perbincangan kita yang terakhir ya pada petang ini. Keadaan yang keempat, apa kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di sini? Keadaan yang keempat, sekejap ya, mic saya nak terjatuh. Tadi dengar tak suara saya? Kenapa letak bawah sangat ya tadi? Harap dengar ya, suaranya jelas tadi. Okey, baik. Yang keempat di sini, kita ada satu lagi yang disebutkan. Dengar Ustazah, terima kasih. Terima kasih admin di belakang tabir. Ya dengar saya, Alhamdulillah. Penat juga kalau dia jawab dua-dua tempat. Okey, yang keempat di sini kita lihat maksiat penyebab pelakunya terasa asing dari orang yang baik. Ni pun penting juga ya, Muslimah. Kita lihat di sini, orang yang buat maksiat, dia akan maksiat itu akan mengakibatkan pelakunya terasa asing dari orang yang baik. Merasa terasing dari orang lain pasti dialami oleh pelaku maksiat, terutama terhadap orang-orang baik di antara mereka. Jika keterasingan itu menguat, dia pun makin jauh dari mereka. Akibatnya orang itu tidak dapat memperoleh berkah dengan mengambil manfaat dari orang soleh tersebut. Yang mana pelaku maksiat ini semakin dekat dengan hizbus syaitan, iaitu golongan-golongan syaitan lah. Golongan-golongan syaitan ni maksudnya golongan-golongan yang tidak baik, yang sentiasa buat hal-hal kemaksiatan, kan? Sesuai dengan kadar jauhnya dia dari hizbur rahman, iaitu golongan Allah. Golongan Allah ni lah mereka yang dekat. Ya, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebiasaannya begitu. Kita ni, kalau kita banyak buat perkara-perkara yang jahat contohnya,
Ada ke rasa nak dekat dengan orang yang baik-baik? Dia standard lah kan, betul tak? Ada tak rasa nak dekat dengan orang yang baik-baik? Rasa asing kan? Rasa macam salah channel je gitu kalau aku duduk dengan dia. Betul tak? Kan kita, kalau kita ni banyak buat maksiat, kemudian tiba-tiba kita nak duduk dengan orang yang baik. Dia rasa tak kena gaya. Dia begitu. Sebab itu tadi dia kata, orang itu dia akan rasa terasing. Ya, daripada orang yang baik. Kita rasa nak masuk masjid pun kita malu. Kita rasa tak diterima. Itu sebenarnya rasa kita lah. Rasa kita. Padahal orang masjid tu terima aja kita ni kan. Orang baik-baik ni terima aja. Kalau kita ni buat jahat macam mana pun, kalau kita, orang itu adalah memang orang yang soleh, dia tak akan menolak kehadiran kita. Ya, dalam majlis-majlis ilmu dan sebagainya. Dia tak akan menolak. Dia akan terima. Sebab itu peluang untuk orang itu merubah ke arah yang baik. Cuma kadang-kadang kita ni sahaja, ya, sebagai seorang yang mungkin kita ni dah banyak sangat buat maksiat, kita rasa diri kita tidak diterima. Kita rasa terasing daripada orang-orang yang baik. Sebab itu ramai antara mereka ini, ya, bila mereka rasa takut tak diterima, ini perasaan-perasaan mereka lah. Takut nanti datang masjid, orang tak suka. Takut nanti kalau duduk dekat kelas Ustazah Sakinah, nanti kan orang pulau kan ke apa kan, contoh lah ya, contoh. Takut itu, takut ini. Ini perasaan-perasaan ini. Akhirnya mereka pun menjauhkan diri mereka daripada orang-orang yang baik dan mereka lebih dekat kepada orang yang sama dengan mereka. Maksudnya tadi kan Imam Ibn Qayyim kata apa? Golongan syaitan. Pelaku-pelaku maksiat. Yang akhirnya makin hebatlah kelakuan maksiatnya. Sebab itu kan muslimah, saya kata ginilah. Saya nak bebel sikit ni. Kita bebel sikit. Kita kata ginilah. Kita ni, kalau kita dah berubah, ya, ke arah yang baik, kita nak berubah ke arah yang baik ataupun dah berubah menjadi orang yang baik, tinggalkan golongan-golongan yang tidak baik, kumpulan-kumpulan yang tidak baik ini. Dekat dengan orang yang baik, ya, duduk dengan orang-orang yang baik di dalam majlis ilmu. InsyaAllah ia dapat membantu kita untuk merubah ke arah yang lebih baik itu. Tapi kalau kita dah baik, ya, kalau kita dah baik, namun kemudian kita masih lagi dengan mereka. Dan mereka ni, ya Allah, kadang-kadang kita bukan nak cakap apalah ya muslimah. Mereka ni trigger kita ni. Supaya kita kembali ke jalan yang tak baik itu. Ini masalahnya. Kan? Mereka akan cakap mereka akan cakap dengan ungkapan-ungkapan kata yang buat kita rasa ni, oh aku ni dah berdosa, layak ke Allah terima taubat aku. Sebab kadang-kadang orang yang begini, ya maaf ya saya cakap begini kalau kasar, mereka ni bila nampak teman mereka dah jadi baik dan sebagainya, mereka dok peli-peli, betul tak? Sebab benda-benda ni banyak muslimah cerita pada saya. Sebab tu saya ceritakan di sini. Ya, mereka ni dah bertaubat, dah tinggalkan, tapi nanti ada member peli, kan cakap, kau dulu gini kau tak ingat kau dulu gini. Dahsyat kau sekarang oh dah baik, pergi kelas Ustazah Sakinah. Dahsyat orang tu. Orang peli kita. Kita dalam hati ni sakit sebenarnya. Kan? Dalam hati kita sakit sangat-sangat. Yang kadang-kadang kita rasa tak kuat. Yang menyebabkan kita tinggalkan perbuatan-perbuatan baik yang dah kita buat. Kita kembali kepada kemaksiatan kita. Kita kembali berkawan dengan mereka. Yang akhirnya kita jadi sama balik macam mereka. Seboleh mana kalau kita dapat jauhkan diri kita daripada orang-orang yang begitu. Okey? Jauhkan diri kita daripada orang-orang yang sedemikian. Dekat dengan orang yang baik-baik. Usaha muslimah. Ya, usaha untuk ada teman-teman yang salihah dalam lingkungan kita. Dalam kita punya circles. Kan? Kita ni ada kawan. Tapi kawan yang bagaimana kita nak ada dalam hidup kita ni? Kena pilih kawan yang baik. Kena pilih kawan yang baik. Sekarang ini mungkin kita kata kita ni dulu mungkin maaf saya guna perkataan ni, mungkin kita dulu pelaku maksiat. Kita ada buat benda-benda maksiat. Yang kita katakan, Ustazah kalau saya taubat saya takut Allah tak terima taubat saya. Mungkin kita orang yang sedemikian. Lalu kita dah berubah menjadi orang yang baik. Ini masanya untuk kita usaha dekat dengan orang yang baik-baik. Dan kita ni muslimah, saya nak pesan juga, kita ni kalau dah baik, mulut pun kena jaga. Kadang-kadang masalah juga kita ni. Kan? Mentang-mentang baik, ahli masjid, biasa selalu hari-hari pergi kuliah Ustazah Sakinah, nampak orang tak baik sikit je. Kan?
Kau apa hal lah? Kita pun tengok atas bawah orang baru datang kuliah. Mungkin orang datang kuliah baru nampak rambut sikit-sikit. Kita tengok. Rambut. Kita, rambut nampak. Relax lah dulu. Ustazah Sakinah pun tak kata apa-apa kan? Betul tak? Ustazah Sakinah pun tak kata apa-apa. So kita kena tahan dulu diri kita. Ya, sebab tak semua orang sama macam kita Muslimah. Ya, tak semua orang sama macam kita. History kita, background kita tak sama. Ada orang susah dia nak jadi baik sebagaimana dia sekarang ini, susah. Cabaran, ya Allah, cabaran betul. Jadi kita kena faham. Jangan kita memusnahkan impian dia untuk dekat dengan Allah. Jangan kita memadamkan harapan dia untuk jadi sebagaimana orang yang baik-baik yang dia nak dekat itu tadi. Ingat tu Muslimah. Jadi kalau kita rasa kita dah cukup baik, kita dah cukup solehah lah kata. Kan, jangan kita perli orang yang tak solehah. Ya, kalau kita rasa kita dah tutup aurat begitu litup lah apalah kan sampai tak bernafas ni, kita rasa jangan kita peli kawan-kawan kita yang belum lagi menutup aurat. Jangan kita peli-peli, kau nak jadi ahli neraka macam gitu kita kadang-kadang ni mulut, ya Allah ya Tuhanku. Mulut kita, kau ni apa nak jadi ahli neraka ke? Tak takut ke? Kita ni tak sayang Allah ke? Engkau ni kan tak sayang Nabi ke engkau? Janganlah kita ni, ya Allah. Hai. Kadang-kadang kitalah penyebab ya orang-orang yang ahli maksiat ini tak suka dengan ahli ibadah. Kita penyebab kadang-kadang mulut kita kan. Kita ni kalau kita betul-betul kita kata kita baik, kita dah solehah, kita dekat dengan orang yang soleh, kita dekat dengan majlis ilmu, realisasikan itu. Ya, realisasikan ia. Maksudnya jangan kita hanya sekadar duduk-duduk dalam majlis ilmu tapi diri pun, ya Allah, tak ubah-ubah. Mungkin besar kemungkinan begitu kita ni berada pada tempat yang pertama tadilah saya kata. Kan belajar ilmu tak masuk. Kenapa ilmu tak masuk? Tengoklah mulut dia macam mana gitu kan. Dia dengan orang lain, bukan dahsyat. Sebab itu berlaku juga. Kita ada banyak contoh-contoh yang sedemikian juga yang berlaku di sekitar kita Muslimah. Ya, jadi kita ni, kita nak orang yang tak baik kan, mereka jadi baik. Pertama sekali, ya, bagaimana kita ni dengan mereka. Dan kita ni, kita rasa kita dah baik ni, bagaimana kita dengan mereka. Ya, kita jangan buat orang kembali kepada sesuatu yang dia dulu buat jahat. Sebab kalau dia kembali kepada perkaranya yang jahat, dia mungkin jadi lebih dahsyat daripada dia yang dulu. Ya, mungkin dia jadi lebih dahsyat daripada dia yang dulu. Dulu dia dah memang dahsyat dah. Tapi kerana mulut kita, kerana kita peli-peli dia, kan? Kita yang baik ni, nampak kita yang baik ni, kita peli-peli dia, dia mungkin jadi dahsyat daripada yang dulu dia dah memang dahsyat. Jadi hati-hati. Jangan jadi orang yang menunjukkan kepada hal-hal yang tidak baik. Sedangkan orang yang menunjukkan kepada kebaikan itu, pahalanya ada. Pahalanya ada. Tapi kita buat sebaliknya, sayang sebenarnya. Sebab saya nak kata gini lah, kita ni muslimah, di kalangan muslimah ni kita tak ramai muslimah. Ya. Okay, kita tak ramai. Berapa je orang kata, memanglah kita kata, Allah SWT, Muslim Singapura ni yang kedua terbesar di Singapura. Betul lah orang Melayu kan, terbesar di Singapura. Tapi, berapa ramai orang pergi masjid, berapa ramai yang sanggup duduk depan laptop nak dengar kuliah. Kan dulu sibuk-sibuk kata, kan susah nak pergi masjid lah, orang masjid tak terima kita. Sekarang dah buka dah dekat online ni, dekat smartphone ni. Ada orang datang? Tak ada muslimah saya kata. Orang masih tak datang lagi. Yang datang orang yang sama. Betul tak? Pagi sama, petang sama. Betul tak? Kak Noh pagi datang, petang datang. Asfah pagi datang, petang datang. Kak Zah sama. Orang sama. Kita kata, orang-orang ni susah kita nak kata. Sebab tu saya kata tak ramai. Kita je muslimah. Kan yang pergi kuliah, itu yang pergi kuliah. So kita, kalau dah ada orang yang nak dekat dengan kita, yang nak dekat dengan kuliah, yang nak dekat jadi baik, jangan biarkan. Jangan halau. Ambil. Maksud saya ambil ni, kan kita ni alhamdulillah ada muslimah. Ada teman kita yang baru yang nak berhijrah ke arah yang baik.
Walaupun dulu kita faham dia tu pelaku maksiat, dia tu yang dahsyat dia tu. Ya, aku tak nak kawan dengan dia. Kita kena pilih kawan. Betul, kita kena pilih kawan muslimah. Tapi kalau orang yang sudah bertaubat, diri dia itu umpama bayi yang baru dilahirkan. Apa hak kita nak pandang rendah pada dia? Kena ingat itu. Kena ingat tentang hal itu. Jangan look down pada orang yang baru nak berjinak-jinak dengan kebaikan, baru nak mengaji, baru nak menadah kitab, baca buku dan sebagainya. Jangan. Kadang-kadang kita ni, ya Allah, menjadi penyebab tu. Kadang-kadang saya sedih juga ni, kita menjadi penyebab. Kan? Saya tanya, kenapa tak datang lagi? Kenapa ni? Tak ada, saya malulah sebab hari tu ada makcik tu cakap gini. Nampak tak? Kita. Orang masjid kita ni. Yang kita kata kita ni, orang yang hatinya terpaut pada masjid. Orang yang hati terpaut pada masjid. Orang yang hatinya setiap hari dengar kuliah, setiap hari dengar ayat Al-Quran, setiap hari dengar hadis Nabi. Akhlaknya bukan begitu muslimah. Kena ingat. Ya? Kena ingat tentang hal tu. Dia takkan cakap benda-benda yang boleh menyakitkan hati orang lain. Lebih-lebih lagi orang yang dah baru nak dekat dengan masjid. Kita patut suka. Kan jangan kita tak pernah nampak kawan kita pergi masjid. Kita berkata, semalam kau mimpi apa Hari ni datang masjid kau. Tak pernah aku nampak muka kau kat masjid. Kita cakap gitu muslimah. Esok saya kata besar kemungkinan tak nampak lagi muka dia. Betul. Tak nampak lagi dah muka dia. Sebab apa? Kita sindir dia. Kita sindir dia. Jadi kena jaga. Ya, lidah kita. Ucapan kita. Dengan orang-orang yang begini. Sebab itu tak hairan kenapa orang yang begini semakin dekat dengan hizbus syaitan itu tadi. Makin dekat dengan pelaku maksiat. Sebab apa? Pelaku maksiat itu terima dia. Betul tak? Dekat dengan golongan yang konon ni kata golongan Ar-Rahman, golongan Hizbur Rahman dalam kitab kita kata. Golongan Hizbur Rahman yang disebut-sebut ini, adakah mereka itu merealisasikan diri mereka sebagai golongan Allah? Jadi ini perlu dimuhasabahkan untuk diri kita. Ya, perlu dimuhasabahkan. Sama-samalah ya kita, muslimah. Okey. Jadi kita ni kena, yang penting bila ada muslimah kita yang nak jadi baik, alhamdulillah. Sama-sama kita bawa dia ke arah yang baik. Bukan tugas saya sebagai seorang ustazah saja. Kadang kita sebagai pelajar kepada saya ni, yang dah belajar ni, bila kita nampak tu, dialah sebenarnya yang menjadi punca untuk bawa orang lain kepada kebaikan. Saya menyampaikan, orang lain belajar. Orang lain belajar, mereka itu mengamalkan apa yang mereka belajar daripada saya. Jadi bila mereka dengar ni, bila mereka nampak ada orang muslimah kita yang baru nak berjinak-jinak dengan masjid, baru nak jadi baik, kita lah. Sebab kita yang duduk ni, Ustazah seorang kat depan. Tak semua orang boleh datang kepada Ustazah kan. Aduhai, kalau semua datang kepada Ustazah, pengsan saya ni. Semua serbu saya, susah saya. Tapi kitalah yang belajar ni, kitalah yang memainkan peranan untuk bantu muslimah kita yang lain. Okey? Baik, itu sahaja muslimah perbincangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat untuk diri saya dan kita semua yang hadir pada petang ini. Walaupun nampak macam tak banyak sangat ayat Al-Quran ataupun hadis Nabi kerana begitu juga yang disebutkan di dalam kitab, tak banyak. Namun bagi saya mudah-mudahan contoh-contoh yang saya berikan itu tadi mampu membantu dan membuka mata kita serta memberikan pencerahan bagaimana kita ini perlu elakkan supaya kesan-kesan yang pertama, kedua, ketiga dan yang keempat itu tadi tidak ada pada diri kita. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita pada petang ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kesihatan dan juga kelapangan masa untuk kita bertemu pada minggu depan ada kuliah lagi ya? Oh, ada lagi 2 kali kuliah kita. Jangan lupa Ustazah. Tiba-tiba pula kan. Okey, insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan ya di ruangan yang sama, di masjid yang sama untuk membincangkan tentang penawar hati bagi muslimah. So, tutup kuliah kita pada petang ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.